dan salam tengah hari kepada semua yang sedang menonton page Tutor A+ New Zealand Sabah. Okey. Hari ini, pada tengah hari ini saya Tutor Kamal dari TANS Tutor A+ New Zealand. Saya akan meneruskan sesi pembelajaran bagi subjek sejarah tingkatan 4 KSSM. Okey. Sejarah tingkatan 4 KSSM. Dan hari ini kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu bab 7, usaha ke arah kemerdekaan. Tajuk yang baru, bab 7, usaha ke arah kemerdekaan. Jadi sesiapa yang sedang menonton, kalau ada yang kebetulan memang free sekarang, boleh keluarkan buku rujukan, reference book, buku nota, apa-apa yang boleh kita salin. Kita belajar sama-sama sepanjang tempo pembelajaran sesi live kita hari ini. So kalau ada apa-apa soalan, boleh ajukan di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk share, like dan react. Jadi dalam sesi live kita yang lepas, kita belajar bab 6 tentang ancaman komunis dan perisytiharan darurat. Masih ingat kan? Dalam bab yang lalu kita belajar tentang komunis. Bagaimana komunis menyerap masuk di tanah Melayu lah khususnya. Dan kita sedia maklum bahawa tanah Melayu, negara kita telah mengalami suatu tempoh darurat. Semasa pendudukan komunis, tentera komunis. Dalam bab ni kita akan belajar tentang usaha ke arah kemerdekaan. Usaha ke arah kemerdekaan. Bagaimana kita mau mendapatkan kemerdekaan tu? Seperti yang kita sudah maklum, negara kita mendapat kemerdekaan tanpa ada orang kata pertumpahan darah, tanpa ada peperangan. Negara kita mengalami mencapai kemerdekaan dengan suatu proses yang agak panjang, dengan proses yang panjang, melalui rundingan, melalui mesyuarat, melalui perbincangan dengan pihak penjajah. Tapi walau bagaimanapun, usaha ke arah kemerdekaan kita ni bukanlah suatu yang agak mudah, kerana kita secara sendirinya, walaupun kita generasi baru, tapi generasi lama, nenek moyang kita, mereka melalui suatu proses yang agak panjang, bagi mendapatkan usaha ke arah kemerdekaan sendiri. Jadi dalam bab ni kita akan belajar tentang bagaimana proses ke arah kemerdekaan kita. Untuk hari ini kita hanya akan belajar tentang jawatan kuasa hubungan antara kaum. Jawatan kuasa hubungan antara kaum. Boleh tengok di dalam buku rujukan, jawatan kuasa hubungan antara kaum. Subtopik dia, jawatan kuasa hubungan antara kaum. Kita akan belajar tentang apa ni jawatan kuasa hubungan antara kaum. Apa fungsi dia, apa peranan dia, apa kesan dia kepada tanah Melayu, kepada negara kita. So basically, jawatan kuasa hubungan antara kaum, atau nama lain dia kita kenali sebagai Communities License Committee, short form dia CLC. Communities License Committee CLC ni dia merupakan suatu pertubuhan jawatan kuasa yang ditubuhkan pada tahun 1949, Januari 1949, berikutan keadaan tanah Melayu yang kucar-kacir dengan sentimen perkauman. Keadaan di tanah Melayu tidak berapa bagus selepas pendudukan Jepun. Seperti yang kita belajar sebelum ni, negara kita, tanah Melayu, telah diduduki oleh komunis. Namun begitu, selepas pendudukan Jepun, selepas Perang Dunia Kedua khususnya pada tahun 1945, hubungan antara kaum di tanah Melayu, khususnya orang Melayu, Cina dan India, tidak berapa bagus, tidak berapa bagus dan agak renggang. Ini berikutan apa? Ini berikutan pendudukan komunis, pendudukan pihak Jepun, dan juga terutamanya semasa pendudukan pihak British sendiri.
Okey, jadi hubungan antara tiga kaum utama yang di tanah Melayu ni tidak berapa bagus di antara orang Melayu, orang Cina dan India. Okey, jadi uh, ini menyebabkan jawatan kuasa hubungan antara kaum ini ditubuhkan. Okey, untuk apa tujuan dia? Untuk memurnikan semula uh, hubungan, untuk memurnikan semula hubungan di antara tiga kaum yang utama tadi, orang Cina dan juga orang India. Okey, sebab sedikit tentang kenapa orang Melayu dan orang Cina tidak berapa hubungan mereka tidak berapa bagus, sebab semasa macam saya cakap tadi, semasa pendudukan komunis. Semasa pendudukan komunis dan semasa pendudukan Jepun, orang Jepun sangat sangat anti kepada orang Cina. Dan orang Melayu dia bekerjasama, dia bekerjasama dengan pihak Jepun kerana apa? Kerana mereka telah termakan dengan konsep yang dibawa oleh pihak Jepun, iaitu Asia untuk orang Asia. Jadi orang Cina komunis, terutamanya tentera bintang 3 ni, mereka menganggap orang Melayu yang bekerjasama dengan pihak Jepun tu sebagai tali barut Jepun. Jadi semasa selepas kekalahan Jepun, selepas kekalahan Jepun tu, komunis datang, mereka yang menduduki semula. Kita sudah belajar sebelum ni. Sudah pihak Jepun kalah, komunis lagi datang. Jadi komunis datang, mereka menduduki tanah Melayu selama 14 hari, mereka membalas dendam dan mereka target kepada orang-orang Melayu yang dianggap sebagai tali barut Jepun sebelum ni, semasa pendudukan Jepun. Itu sebab sedikitlah kenapa hubungan antara kaum, terutamanya orang Cina dan Melayu ni tidak berapa bagus. Itu antara salah satu sebab dia. Jadi apa objektif jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun CLC ni? Kita boleh lihat objektif yang pertama dia, penubuhan jawatan kuasa ni adalah bertujuan untuk mengkaji semula hubungan kaum secara mendalam. Hubungan kaum secara mendalam di antara apa? Orang Melayu, orang Cina dan India. Dorang mau apa? Dorang mau memurnikan semula hubungan kaum di antara tiga kaum yang utama ni. Boleh faham? Selain itu, CLC ini juga ditubuhkan untuk memperbetulkan semula keadaan politik, ekonomi dan juga sosial di tanah Melayu. Yang seperti yang kita belajar sebelum ni, dalam bab-bab yang sebelum ni, kita mengalami tempoh darurat. Kita mengalami tempoh darurat. Jadi keadaan politik dan ekonomi serta sosial di tanah Melayu tidak berapa bagus. Berikutan apa? Berikutan kemasukan pengaruh komunis, yang telah menyebabkan darurat. Jadi tujuan CLC ni, jawatan kuasa hubungan antara kaum ni, adalah untuk memperbetulkan semula keadaan politik, ekonomi, sosial di tanah Melayu. Boleh faham? Kita tengok objektif yang ketiga. Jawatan kuasa hubungan antara kaum ni juga, CLC ni juga bertujuan untuk mewujudkan keadaan yang muhibah dan harmoni di antara masyarakat di tanah Melayu. CLC ni bertujuan untuk mewujudkan keadaan muhibah dan harmoni di antara masyarakat di tanah Melayu. Mereka tidak mahu ada pertelingkahan kaum lagi berlaku, berikutan tempoh darurat yang berlaku sebelum ni. Jadi inilah tujuan penubuhan CLC ni. Boleh faham? Itu secara ringkas. Kita pergi kepada isu, beberapa isu yang melibatkan pertikaian kaum. Apa isu yang telah menyebabkan pertikaian kaum? Yang menyebabkan tertubuhnya jawatan kuasa hubungan antara kaum. Jadi ada 5 isu yang telah melibatkan pertikaian kaum ni, yang dalam pada masa yang sama menyebabkan tercetusnya ataupun tertubuhnya jawatan kuasa hubungan antara kaum. Yang pertama, kita lihat dari segi politik. Politik, isu dia persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Orang Melayu, orang Cina dan orang India, 3 kaum utama, mereka mengalami dilema. Mengalami dilema bagaimana ataupun siapa yang akan memimpin dalam pemerintahan politik di tanah Melayu. Dalam pada masa yang sama, untuk mendapatkan
kerajaan sendiri, usaha ke arah berkerajaan sendiri. Jadi tujuan jawatan kuasa hubungan antara kaum ni, CLC ni, adalah untuk mereka berbincang. Okay? Mereka duduk berbincang bagaimana mereka mendapatkan kuasa ataupun kerajaan yang bagaimana yang sesuai di tanah Melayu tu sebelum mereka ke arah berkerajaan sendiri. Okey, boleh faham? Okey, nombor 2 pula isu dia adalah tentang kedudukan istimewa orang Melayu. Okey. Isu ni memang menjadi suatu isu yang sangat besar lah, okey, terutamanya bagi orang Melayu sendiri sebab seperti yang kita belajar dalam bab sebelum ni, okey, orang Melayu sangat menentang terhadap konsep jus soli yang diperkenalkan oleh Malayan Union. Okey, masih ingat kita belajar dalam bab sebelum ni. Okey. Jadi orang Melayu ni dia sangat tegas. Okey, mereka sangat tegas bahawa kedudukan mereka perlu diiktiraf. Okey. Kedudukan mereka sebagai orang asal di tanah Melayu itu sendiri. Mereka menuntut untuk mereka ni diperakui sebagai orang asal di tanah Melayu. Ini sebab mereka menganggap bahawa mereka yang telah mereka orang asal dan mereka telah bertungkus lumus mempertahankan kedaulatan tanah Melayu. Okey, jadi ini antara isu dia. Orang Melayu mereka meminta kedudukan mereka diiktiraf. Okey? Boleh faham? Okey, nombor 3 pula kita tengok tentang kedudukan ekonomi orang Melayu. Kedudukan ekonomi orang Melayu semasa zaman pihak pendudukan British, okey, orang Melayu ni tidak memperoleh peluang yang sama seperti kaum-kaum yang lain. Kaum-kaum bukan Melayu, terutamanya kaum-kaum Cina. Okey, ini kenapa? Sebab orang semasa pendudukan pihak British, okey, semasa pendudukan pihak British mengamalkan dasar pecah perintah. Okey, dasar pecah perintah ni kita boleh anggap sebagai suatu dasar kerajaan yang diamalkan oleh pihak British. Dia mengagi-agikan, okey, dia agi-agikan orang Melayu di mengikut kawasan, okey, orang Melayu di kampung, orang Cina di bandar, orang India di estate. Okey, jadi ini dia punya dasar lah, okey, dasar kita kenali sebagai dasar pecah perintah ataupun segregation. Dia asingkan, okey, mengikut 3 kaum utama ni. Kenapa? Tujuan dia untuk perpaduan di antara 3 kaum ni tidak dapat diwujudkan. Okey, jadi bila orang Melayu tu diagihkan macam di kampung, orang Cina di bandar, okey, jadi ini jelas, okey, jelas ekonomi orang Melayu dia lagi mundur daripada orang-orang yang bukan Melayu. Okey, kita dapat lihat jurang ekonomi antara orang Melayu dan juga orang-orang bukan Melayu. Okey, jadi inilah isu dia. Orang Melayu telah membangkitkan isu bahawa kedudukan ekonomi mereka tidak sama dengan orang-orang yang bukan Melayu. Okey, boleh faham? Okey, nombor 4 kita tengok kewarganegaraan bukan Melayu. Okey, orang Melayu ni pun dia tegas tentang isu kewarganegaraan ni sejak isu Malayan Union lagi. Okey, mereka menentang terhadap kewarganegaraan yang longgar. Okey, mereka menentang kewarganegaraan yang longgar kerana mereka risau kedudukan mereka sebagai orang asal. Jadi kalau macam British berikan kewarganegaraan yang ketat, yang sewenang-wenangnya kepada orang luar, kepada orang yang bukan asal, mereka risau kedudukan mereka sebagai orang asal akan tergugat. Okey, boleh faham? Nombor 4. Nombor 5, isu pendidikan. Okey. Isu pendidikan juga menjadi pertikaian kaum kerana pendidikan di tanah Melayu ni, okey, yang pada awalnya, okey, yang diamalkan oleh pihak British ni, sistem pendidikan di tanah Melayu ni dia berbeza. Okey, sistem pendidikan dia berbeza mengikut kaum yang kita kenali sebagai sistem pendidikan vernacular. Okey, sistem pendidikan vernacular dan mengikut bahasa ibunda masing-masing. Macam contoh, ada sekolah Cina, ada sekolah Tamil, ada sekolah Inggeris. Jadi ini menjadi isu pendidikan ni. Menjadi isu dan menghalang perpaduan. Okey, jadi ini antara isu yang melibatkan pertikaian kaum. Mereka menuntut supaya terdapat suatu pendidikan yang sama. Okey, mereka menggunakan suatu sistem pendidikan yang sama dari segi silibus, dari segi bahasa pengantar,
Okay, sukatan pelajaran dan sebagainya. Okay, boleh faham? So, ini adalah 5 isu yang melibatkan pertikaian kaum. Okay, 5 isu yang melibatkan pertikaian kaum yang seterusnya menjadi sebab kenapa tertubuhnya jawatan kuasa hubungan antara kaum CLC. Okay, boleh faham? Okay, jadi kalau sudah faham ni, kita pergi kepada peranan. Okay, peranan CLC dan juga kesan dia. Okay, bila CLC ini telah memainkan peranan, bagaimana kesan dia ke arah perpaduan kaum? Okay, macam contoh, kita dapat lihat yang pertama. Okay, kita dapat lihat yang pertama, CLC ini dia telah berperanan dalam mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri. Okay, yang dilakukan dengan mengadakan pilihan raya. Okay, ini dia punya cadangan. Okay, peranan CLC tadi. Okay, dan kesan dia selepas mereka telah mencadangkan cadangan tersebut, kesan dia pilihan raya yang pertama telah diadakan. Okay, pilihan raya yang pertama telah diadakan pada peringkat Majlis Bandaran, Majlis Negeri dan juga Majlis Persekutuan. Okay, jadi ini kita dapat lihat CLC memainkan peranan. Okay, CLC memainkan peranan dalam memberi cadangan supaya peralihan ke arah berkerajaan sendiri, terutamanya dengan melakukan pilihan raya atau pilihan raya, proses cabut undi bagi menentukan kerajaan mana yang akan mengambil alih tampuk kerajaan lah, pemerintahan. Okay, nombor 2, kita tengok CLC juga berperanan dalam dia ni bersetuju orang Melayu diberi kedudukan yang istimewa. Okay, dia bersetuju bahawa orang Melayu ni layak ataupun layak untuk diiktiraf. Okay, diiktiraf kerana apa? Kerana mempunyai kedudukan yang istimewa. Okay, kesan dia kita dapat lihat kedudukan istimewa orang Melayu ni diiktiraf sehingga ke hari ini dan ketuanan Melayu masih diamalkan. Tapi pada masa yang sama, kepentingan kaum-kaum yang lain, kepentingan kaum-kaum yang lain seperti kaum Cina, kaum India juga diiktiraf pada masa yang sama. Orang Melayu diiktiraf, tapi pada masa yang sama orang-orang Melayu tidak orang-orang bukan Melayu tidak diketepikan. Boleh faham? Kita tengok nombor 3. CLC juga telah mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. CLC telah mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Seperti yang kita telah bincang dalam sebelum ni, isu yang melibatkan pertikaian kaum. Antara isu dia, isu ekonomi orang Melayu. Orang Melayu ni dia membangkitkan isu bahawa mereka ketinggalan dalam bab ekonomi. Jadi, CLC ini telah mencadangkan penubuhan agensi yang membantu peningkatan ekonomi dan juga pendidikan orang Melayu. Kesan dia, kita dapat lihat melalui cadangan tersebut telah tertubuh penubuhan lembaga pembangunan industri desa ataupun kita kenali sebagai RIDA. RIDA iaitu Rural Industrial Development Authority, ataupun yang kita kenali sebagai pada hari ini kita kenali sebagai MARA. Jadi ini adalah sebuah pertubuhan, pertubuhan ekonomi yang menjaga kepentingan orang-orang Melayu. Dan ini merupakan cadangan Dato' Onn Jaafar, untuk membantu ekonomi orang Melayu serta sebagai tanda tolak ansur orang Melayu yang telah menerima syarat kewarganegaraan kaum bukan Melayu. Pada tahun 1950. Boleh faham? Kita tengok nombor 4 pula. CLC juga telah bersetuju tentang idea membuka kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Mereka telah bersetuju tentang idea membuka kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Kalau kesan dia kita dapat lihat syarat kewarganegaraan dilonggarkan. Syarat kewarganegaraan dilonggarkan. Dia tidak berbeza dengan sebelum ni. Syarat kewarganegaraan yang ketat.
okay, yang ada syarat dia, yang perlu ada tempoh bermastautin, okay. Tapi syarat kewarganegaraan ini dilonggarkan, okay. Tapi pada masa yang sama dia tidak mengganggu kedudukan orang Melayu sebagai orang asal, okay. Dia tidak mengganggu kedudukan orang Melayu sebagai orang asal. Okay. Jadi kewarganegaraan terhadap orang-orang luar, orang-orang bukan Melayu dibuka, okay. Tapi pada masa yang sama kedudukan orang Melayu sebagai orang asal tidak terganggu dan orang-orang Melayu tidak perlu risau tentang kedudukan mereka sebagai orang asal. Okey, boleh faham? Okey, nombor 5 pula kita tengok CLC juga telah mencadangkan sistem pendidikan yang seragam. Okey, seperti yang kita bincang sebelum ni dalam isu yang telah menjadi pertikaian kaum. Okey, isu yang telah menjadi pertikaian kaum iaitu isu apa? Isu pendidikan. Okey. Kenapa pendidikan ni? Sebab pendidikan di tanah Melayu pada masa tersebut, pendidikan mereka menggunakan sistem pendidikan yang berbeza. Okay, mereka menggunakan bahasa ibunda sendiri, mereka menggunakan sukatan pelajaran yang berbeza, okay, yang kita kenali sebagai sistem pendidikan vernacular. Okay, jadi CLC telah mengambil mengambil langkah dengan mencadangkan sistem pendidikan yang seragam. Okey, boleh faham? Mereka telah mencadangkan sistem pendidikan yang seragam. Kesan dia pula, okey, apabila mereka telah memberi cadangan tersebut, penubuhan jawatan kuasa pendidikan telah ditubuhkan. Okey, penubuhan jawatan kuasa pendidikan telah ditubuhkan yang mengambil kira tentang idea sistem pendidikan yang seragam. Okey, mereka mengkaji semula sistem pendidikan yang digunakan pakai sebelum ni. Okey, jadi mereka mengkaji semula sistem pendidikan vernacular ni adakah rasional untuk diamalkan lagi. Okey, jadi melalui penubuhan jawatan kuasa pendidikan kita dapat lihat beberapa sistem pendidikan kebangsaan mula diwujudkan. Okey, beberapa laporan seperti laporan Razak, laporan Bernes dan banyaklah, okey, banyak diusulkan oleh beberapa tokoh-tokoh intelektual orang Melayu serta orang India. Okey, itu kita akan belajar lagi detail dalam bab yang seterusnya. Okey, boleh faham? So, okey, basically inilah, okey, 5 peranan CLC. Okey, 5 peranan CLC, peranan dia dan juga kesan. Kita dapat lihat step yang idea ataupun cadangan yang telah diusulkan oleh CLC, dia telah memberi kesan ke arah perpaduan kaum di tanah Melayu. Okey, dapat lihat yang pertama mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri dengan mengadakan pilihan raya. Okey, yang kedua CLC bersetuju orang Melayu mempunyai kedudukan istimewa. Yang ketiga, CLC telah mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan pendidikan ekonomi orang Melayu. Keempat, bersetuju kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu, serta kelima, CLC juga telah mencadangkan suatu sistem pendidikan yang seragam. Okey, sistem pendidikan yang seragam. Dan kesan dia kita dapat lihatlah setiap daripada idea dia, semua kesan dia positif. Okey, idea CLC ni diterima. Okey. Jadi apa yang dapat kita simpulkan tentang CLC ni? CLC ni dia merupakan suatu badan jawatan kuasa yang telah membantu memurnikan hubungan antara kaum terutamanya orang Melayu dan Cina yang sebelum ni agak keruh. Okey, disebabkan apa? Disebabkan pendudukan Jepun dan juga komunis. Okey, disebabkan pendudukan Jepun, komunis, disebabkan dasar pecah perintah yang diamalkan oleh British. Okey, jadi dengan tertubuhnya peran jawatan kuasa hubungan antara kaum ni, CLC ni, dia telah memainkan peranan yang besar dalam apa? Dalam menyatupadukan masyarakat majmuk di tanah Melayu, terutamanya orang Melayu, orang Cina dan India. Dia telah menyatupadukan orang-orang Melayu, Cina dan India. Okey? Jadi ini adalah penting. Kenapa? Ini adalah penting sebelum kita mentadbir negara kita, sebelum kita memperoleh kemerdekaan. British dia tidak mau melihat suatu keadaan, suatu situasi politik yang keruh, okey, terutamanya bila berlakunya pertelingkahan kaum, okey. Jadi British tidak mau melihat tu. Jadi antara syarat mereka untuk memberikan kemerdekaan kepada kita adalah pertama sekali kita perlu
membaiki semula hubungan antara kaum. Okey, hubungan antara kaum di tanah Melayu. Okey, jadi melalui penubuhan CLC ini dia telah menjadi suatu perintis, orang kata perintis kepada penubuhan parti-parti kaum, parti-parti kaum, okey, hubungan kaum yang lain seperti parti perikatan. Okey, kita akan belajar selepas ni. Okey, dalam sesi pelajaran kita selepas ni, parti perikatan yang disertai oleh tiga kaum utama lah, tiga kaum utama iaitu orang Melayu, orang Cina dan India. Jadi di sini kita dapat lihat jawatan kuasa hubungan antara kaum CLC ni dia sebagai suatu batu loncatan. Okey, dia sebagai suatu batu loncatan ataupun sebagai suatu perintis kepada usaha ke arah berkerajaan sendiri yang mengambil kira kepentingan kaum. Okey, yang mengambil kira kepentingan kaum. Okey, boleh faham? Okey. Jadi itu saja untuk CLC. Boleh faham kan? Kalau ada apa-apa soalan boleh just ajukan di ruangan komen di bawah, direct tanya di bawah. Dan untuk sesi live kita akan masih membincangkan dalam bab 7 usaha ke arah kemerdekaan. Kita akan pergi kepada sistem ahli. Okey, kita akan kenali pula sistem ahli itu. Apa tu sistem ahli? Okey. Jadi sekian saja untuk sesi live kita pada hari ini. Diharap semua dapat faham, dapat take note, dapat ilmu baru dalam bab 7. Jangan lupa untuk like, komen dan share. Okey. Sekian itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi untuk sesi live akan datang.